Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sebenarnya dah lama tak buka tak buat video di YouTube ni. Tapi ialah ada atas faktor komitmen yang lain. Cuma bila saya melihat tentang apa nama tu yang terbaru ni kan lah, negara kita kan macam-macam isu ada kan lepas satu-satu. Yang terbaru ni isu berkenaan dengan seorang pengasas produk ni kan, apa nama dia, Carl Samsudin kan, yang telah pun cuba ialah menyampaikan motivasi kononnya, okey, dengan seorang gelandangan iaitu pakcik tua yang berusia 60 lebih kan, 64 tahun tak salah saya. So dengan apa nama tu membuka air, menyatakan menyesal ataupun tidak, dia masa muda-muda jadi malas dan sebagainya. Come on lah, saya ni penyabar orang je tahu. Saya malas nak campur lagi isu-isu yang mengapu-apu. Tapi bila this kind of situation, anda nak tunjukkan apa sebenarnya? Kan saya nak tanya Carl Samsudin lah, kalau dia boleh menghubungi saya ke kan. Saya tak kisahlah anda siapa kan, tetapi the way you sampaikan dengan merujuk kepada pakcik tu, pakcik ni menyesal ataupun tidak sebelum ni, masa muda jadi malas sekarang ni sebagainya. You nak sampaikan apa? Nak sampaikan apa? Tujuan ni datang di sana untuk sampaikan bantuan, go ahead. Nak sampaikan motivasi, okey, tak apalah motivasi, tapi dengan cara betul. Dengan cara betul memberi atau membuka peluang dan ruang kepada mereka, tetapi bukan dengan cara menjatuhkan maruah seseorang, apatah lagi tak ada adab. Itu poin pertama, tak ada adab. So saya di sini, kalau you kata Tuhan menghantar you nak menyampaikan tu, insya-Allah Tuhan menghantar saya di sini untuk menyampaikan sesuatu pada anda. Sebab apa yang berlaku ni sebenarnya sedikit sebanyak mencalahkan industri motivasi ni. Saya pun dalam bidang motivation juga. So mari sini saya cerita sikit apa cara-cara dia kalau nak betul-betul nak jadi motivator, nak berhenti jual produk anda, jadi motivator, kan? Ni cara dia. Pertama, jaga adab. Adab bila bercakap tu. Kan? Especially dengan mereka yang warga tua ke warga emas. Adakah kerana dia warga emas tetapi mereka ni gelandangan membuatkan anda yang muda ni boleh langkau adab itu? Kan? Cuba kalau yang beri depan tu bukan orang yang gelandangan, elok dia bercakap kau kan. Tapi sebabkan dia yang tua tu, sebab dia gelandangan, anda pula dah kaya kan? Baru Allah bagi sedikit kekayaan kepada tu, sehingga anda nak cerita masa silam dia malas ke apa ke, anda tahu ke apa yang berlaku kat hidup dia? Kan? So please, kan, tahu ke tak tahu ke, tetapi bukan itu caranya. Adab kena jaga bang. Adab yang pertama. Okey, yang kedua, motivasi ni bukan untuk memalukan orang lain. Itu yang kedua. Kan, bila you motivate people, you nak dia bangkit, bukan menghentam dan menjatuhkan dia. Ni ada beberapa juga saya tengok yang usahawan-usahawan ni yang datang untuk memberi motivasi, dan dia berniaga, berjaya dalam perniagaan, kemudian dia nak bagi motivasi kepada orang lain, menjatuhkan reputasi orang lain, menghina orang lain. Orang tu kecil hati tapi dia sebab nak naik, nak ubah diri dia, sangguplah, tak apalah, dimalukan. So itu bukan motivasi. Dia menghina orang lain, menjatuhkan orang lain, kan, itu bukan motivasi. Dan yang ketiga, bila anda nak menyampaikan sesuatu motivasi, ada you buat statement minta maaf kan, tapi dalam minta maaf ni you tulis saya, kalau siapa kenal saya dengan cara saya. Bila you nak pakai sesuatu, you nak orang lain dengar tau. Bila orang lain dengar, bukan dengan cara you. Kan? You tengok siapa peserta you. Kalau peserta tu gelandangan, apa guna cara you pula? Dan gelandangan faham ke apa you cakap tu? Kan? Ambil hati dia dengan cara yang lain, dengan cara yang betul, bukan dengan cara you. Faham tak? Ya, itu yang ketiga. Kita melihat siapa audience kita, bukan datang-datang carry cara kita. Orang tahu kita kaya, kita boleh do anything, kita boleh merendah-rendahkan orang lain. No. Kan? Yang poin keempat ini adalah poin setelah explanation lebih pada poin ketiga ni. Poin keempat, anda datang sana, anda nak tunjuk anda bagus ke, ataupun anda nak mengubah hidup orang? Kan, kalau anda nak tunjuk anda bagus, bukan itu caranya. Bukan cerita nak buka cerita lama orang, ataupun nak lepas tu you explain like you seorang faham. Kan, tengok audien gelandangan tu siapa, mereka faham tak apa you cakap? Kan, mereka faham atau apa you cakap? Saya ada dengar bila you bagi dia punya debrief tu kan, in English, gelandangan faham ke? Saya tidak merendahkan gelandangan, tapi dia faham ke tidak? Kan? So nampak macam gaya you nampak gaya macam you seorang nak orang pandang you bagus. Bukan nak bagi orang tu faham apa you cakap.
kan. Orang pun kalau dia faham pun, dia pun gelandang faham tu pun dia pun malas nak dengar. Sebab apa? Anda telah merendah-rendahkan dan menghina pakcik tu. That's the thing. So yang keempat ni, erti kata lain, kesimpulan dia nak menyampaikan motivasi tu kan, bukan untuk nampak kita best, bukan bila kita tengok wah best ni, bukan. Kita nak orang lain tu dapat tak apa yang kita sampaikan dan dapat tak ubah diri dia. Tapi macam mana nak dapat kalau dengan cara macam ni? Carl Samsudin, jangan ingat bila you berjaya dalam perniagaan you boleh berjaya senang-senang menyampaikan sesuatu dengan mudah. No, you need to learn also. Okay. So nombor 5 apa lagi? Kalau bila anda tahu anda dalam statement anda dekat Facebook, statement minta maaf, anda tahu anda kata apa, saya pun dulu hidup susah apa semua, nak sampaikan motivasi pada mereka. Share lah hidup susah you tu, janganlah share hidup susah gelandangan tu. Janganlah duduk share susah orang di hadapan anda, peserta anda. Share lah inspirasi cerita you tu daripada susah dapat berjaya. Kenapa nak share, nak menghentam story orang yang daripada muda sekarang gelandangan? Kenapa nak hentam yang tu pula? Dan itu membuka pekor, menjatuhkan maruah orang lain, bang. Kan? Jadi you nak ada inspirasi, you nak orang boleh ubah, cerita kisah you lah daripada dulu. Macam ni susah, macam ni you bangkit dan sebagainya. Jadi adalah semangat orang lain nak ikut. Kan? Ini menghentam orang lain. Allahu Akbar. Kan? And then last kali kata Tuhan hantar ni, Tuhan hantar saya tu cakap dengan you. Dia macam ni lah Carl Samsudin. Dan saya sebenarnya saya geram tau. Saya tergeram tengok video ni. Saya geram sangat. Sebab saya agak kecewa dengan cara anda melakukan menyampaikan sesuatu. Dakwah ni seni kau. Dakwah ni seni. Bila dakwah ni seni, maknanya kita kena faham audiens kita nak macam mana, audiens maklumat kita sampai ke tidak, dan adab kita supaya audiens kita, peserta kita tidak rasa kecewa, tidak rasa merendah diri, tidak rasa tercalarnya maruah. Itu dakwah tau. Dia bukan dakwah ni kita ambil seorang, kita malukan dia dan orang lain ambil pengajaran. Bukan. Itu kan dakwah, itu penghinaan namanya kan. So nasihat saya, ambillah poin-poin yang saya dah share ni tadi, tolonglah guna betul-betul. Kalau you nak jumpa saya personal, jom jumpa. Saya memang nak jumpa. Geram pun ada, tapi okeylah, you dah minta maaf, okeylah kan. Tetapi eloklah kita berjumpa kan. Boleh saya tunjuk you cara-cara yang betul nak menyampaikan. Ingat, anda berjaya dalam dunia ni dengan kekayaan anda bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tindakan anda membantu gelandangan, which is good, tak dinafikan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki. Tetapi dengan menjatuhkan maruah orang lain tu, saya tak tahulah macam mana you nak jawab nanti. Okay. So I hope you learn from your mistake dan belajar daripada ke situ. So upgrade diri you. Jangan ingat bila you dah berjaya satu bidang ni, you berjaya semua bidang. Okay. Itu pesanan saya. So saya harap benda-benda mengapu ini tak berlaku lagi, sebab you mencacat celakan industri motivasi sendiri sebenarnya kan. Itu satu. Orang akan kata apa le motivator ni. You bukan motivator kan, you bukan perunding pun kan. You ada pengasas, tetapi ada story kejayaan you nak kongsikan. Tetapi make sure cara itu betul. Itu namanya seni dalam berdakwah, bang. Bukan nak tunjuk kita datang orang nampak kita best je, tak. Bukan itu kita nak. Kita bukan nak jadi yang di mata orang nak nampak best kan. Orang balik, oh Carl Samsudin tu berjaya lah, tadi dia kongsi motivasi, oh berjaya dia kan. Habis apa dia boleh berubah? Tak tahulah, tapi dia berjaya dah. Adakah itu yang you nak? Bukan kan. So mungkin ini Allah nak ujian kepada anda untuk memperbetulkan untuk akan datang, insya-Allah lah. So saya doakan yang terbaik juga untuk semua pihak Carl Samsudin. So kalau berkesempatan dia tengok video ni, nak juga bertemu dengan you, kita bincang cara baik kan, cara elok macam mana you nak upgrade dari segi penyampaian tu kan. Kan macam mana nak upgrade dari segi penyampaian supaya inspirasi story inspirasi itu boleh dakwah itu boleh diluaskan untuk dapat manfaat orang lain, untuk orang lain dapat manfaat tu, tapi dengan cara betul lah. Alright. Okay, itu sajalah saya nak share pada ni. Saya dah lama tak buat video, tapi because of this case saya geram nak buat video. Alright. So jangan lupa subscribe dan like YouTube saya. Assalamualaikum.